Jadi kesalahan itu berkait dengan tajuk al-ismul mausul. Okey. Al-jamal alladhi rakibatuha qawiyyun. Al-jamal, kataan al-jamal merujuk kepada unta jantan. Kalau unta betina disebutnya an-naqatu. An-naqatu ulah dalam Quran dalam kisah Nabi Salih. Dalam surah Syamsi pun ada kataan naqatallahi wa suqiyaha, unta Allah. Itu naqah, itu unta betina. Unta jantan disebut al-jamal. Baik, al-jamalu alladhi, al-jamalu muzakkar, al-jamal dari segi bilangannya mufrad, alladhi muzakkar mufrad, raqibatuha, itu ada silap. Ini yang silapnya adalah dhamir ha alif. Ini sepatutnya kita baca raqibatuhu. Okey, ulang balik, al-jamalu alladhi raqibatuhu qawiyyun. Itu yang betul. Okey. Ithnani, nomor 2. Al-bintu alladhi amamaka jamilatun. Ya, ini sangat mudah. Kataan al-bintu walaupun dia tidak ada ta marbutah di hujung, tetapi keadaan ini kita faham anak perempuan. Jadi kataan al-bintu sudah pasti muannas. Sepatutnya kita guna alladhi, bukan alladhi. Jadi untuk saling, alladhi letak pada kolom yang salah, al-khata'. Kolom yang as-sahih, yang betul itu ilha allati. Baik, salah. Yang ketiga, al-baitu allati askunu fihi kabir. Kataan al-baitu binanya mufrad dan tinanya muzakkar. Ketika mufrad tidak ada ta marbutah, maka dia hukumnya muzakkar. Jadi di sini sepatutnya dibaca al-baitu alladhi. Okey, yang salahnya adalah alladhi. Okey, jadi kita ambil alladhi letak kolom salah. Kolom yang betul adalah alladhi. Baik, itu saja yang salah. Yang lain okey. Yang keempat, matal ghaniyyu alladhi sa'adatil masakin. Okey, mata fi'il, al-ghaniyyu fa'il, al-ghaniyyu muzakkar, fi'il mata itu pun muzakkar. Isim mausul yang datang selepasnya pun muzakkar. Semua betul, tak masalah. Okey, al-ghaniyyu mufrad, alladhi mufrad. Tapi yang salahnya adalah sa'adat. Itu ya. Kataan sa'adat, sin, alif, ain, dal. Sa'adah, kalau huwa kita sa'adah. Kalau hiya kita akan kata sa'adat. Ta ni memang asalnya mati. Saya tanda dengan balik bawah itu sebab nak sambung bacaan. Jadi kita baca wasal. Jadi bila sambung, kita akan baca sa'adati. Ada sebagai orang yang kekalkan juga tanda mati. Okey. Jadi dia lepas tanda mati sebagai orang lain lah. Jadi bila baca sambung, kita baca sa'adati. Sa'adati. Okay, saya suka terus hidupkan dia. Jadi kita dah tahu dan tengah itu memang asalnya mati dihidupkan sebab untuk baca sambung. Baik. Jadi yang salahnya apa? Sa'adat. Salah. Sepatutnya sa'adah sebab fi'il itu merujuk kepada al-ghani. Al-ghani berkait dengan alladhi. Okay. Jadi kesemuanya muzakkar. Okey, khamsah yang kelima. Najahat. Itu ta tu asalnya mati. Bila sambung, dia baca najahati. Sebab dia jumpa dengan alif lam. Hidup sebenarnya di bawah ikut orang Arab. Najahat al-talibatul lati mujtahidatun fi dirasah. Telah berjaya pelajar yang bersungguh-sungguh dalam pengajian. Okey, baik. Kataan allati kita bincang dulu lepas. Kita kata
kata semua kata nama boleh didatangkan selepas allati kecuali kata nama sifat. Kataan mujtahidah adalah kata nama sifat. Jadi terjemah mujtahidah itu maksudnya orang yang bersungguh-sungguh. Dalam bahasa Inggeris dia kategori adjektif. Jadi mana-mana kata nama sifat tidak boleh datang selepas isim mausul. Memang tak boleh. Sebab apa? Sebab kata nama sifat ini bila kita terjemah sudah pun ada terjemahan yang. Jadi tak boleh lah. Allati yang pada mujtahidah yang lagi tak boleh. Jadi kita kena tukarlah dia kepada fi'il. Saya sarankan buat benda fi'il. Kita kekalkan juga allati. Macam mana kita buat? Najahat. Kita sambung najahat al-talibat allati ijtahadat. Ini senang ya. Kita nak kekalkan isim mausul. Okey. Mana berijtihadat yang telah bersungguh-sungguh. Tadanya fi'lun madhi. Fi'il madhi. Lepas isim mausul, fi'il madhi boleh, fi'il mudhari boleh, tidak masalah. Okey, dhamir boleh. Okey, dhamir boleh, dhamir yang mufasil lah. Allatika, allatitu dah dhamir mufasil boleh. Tapi isim yang jenis kata sifat tak boleh. Allati jamilatun tak boleh. Jamilatun tu terjemahannya yang cantik. Alladhi kabir. Kabir itu maksudnya yang besar. Okay. Jadi semua kata sifat tidak boleh datang lepas isim mausul. Ini poin yang sangat penting. Sebab apa? Ramai juga bila buat ayat dia terpengaruh dengan gaya bahasa Melayu. Contoh saya buat ayat yang salah ya. Al-baitu. Ada orang dia buat alladhi. Rumah yang jamilun. Dia nak buat rumah yang cantik. Okay. Ada pun dimasukkan alif lam sini. Al-baitu alladhi al-jamil. Jadi dia terjemah macam mana? Rumah yang cantik itu dia kata tak boleh. Sebab apa? Sebab al-jamil adapun jamilun adalah kata sifat. Boleh datang lepas al-ladhi. Sebab kata sifat ini bila terjemah boleh terjemah yang. Jadi kalau itu nak guna kata jamil, okay, dia kena buang al-ladhi. Okay? Dia buang al-ladhi. Pastikan yang ini ada alif lam, yang belakang pun ada alif lam. Barulah betul. Al-baitul jamilu, rumah yang cantik itu, kepunyaan engineer. Alright. Jadi kalau macam ni barulah betul. Okay? InsyaAllah tadi ini kita akan bincang selepas yang berkait dengan isim mausul. Kita akan bincang tajuk sifat dan mausul. Jadi yang kelima itu saya sarankan kita kekalkan alladhi dan kita tukar kata sifat kepada fi'il. Okay? Jadi kalau fi'il dia guna fi'il madhi lah, sebab dia telah bersungguh-sungguh lalu dia telah berjaya. Jadi kita guna fi'il madhi. Dan fi'il madhi itu mesti merujuk kepada perempuan. Kalau fi'il madhi itu muzakkar, ijtahada. Ijtahada maksudnya dia lelaki telah bersungguh-sungguh. Masih salah lagi sebab talibah tu. Jadi kita kena meletak kat hujung. Okey, menandakan dia perempuan. Ya, alhamdulillah. Jadi selesai kita tajuk isim mausul bahagian pertama. Okey, al-kalimatul jadidah, kata baru yang kita senaraikan di sini. Tuan-tuan boleh tuju balik di mana contoh yang telah kita datangkan. Ma'aridun maksudnya pameran. Ataupun kadang-kadang kita kena show. Ahadun. Ya, ahadun ni kita ambil daripada ayat Quran ni. Ahadun maksudnya janji. Okay, haulan makna
Okey, banun adalah jamak pada ibnun. Baik. Jadi kalau kita bincang perkataan ibnun, kita sebut dulu ibnun mufrad. Okey. Jadi kalau musanna sangat mudah, tambah saja alif nun ibnan, tak ada masalah. Okey, kalau jamak yang biasa kita dengar abnaun. Ini jamak taksir. Abnaun. Okey. Ada satu lagi jamak yang Arab guna, iaitu banu. Okey, banu ini mereka letak dalam kategori jamak muzakkar salim. Mereka letak, ahli bahasa letak dalam kategori jamak muzakkar salim. Walaupun dia tak sepatutnya dulu di situ sebab tak memenuhi syarat yang sepatutnya, tapi mereka golongkan dalam jamak muzakkar salim. Jadi banu, kalau guna banuna, maka bolehlah dia guna banina. InsyaAllah kedepan kalau ada masa kita katakan kenapa dikatakan kataan banuna ini tidak memenuhi syarat untuk diletakkan di bawah jamak muzakkar salim. Tapi orang Arab letak juga sebab apa? InsyaAllah kata sebab bahasa mereka. Jadi kita kena apa? Okey, al-af'al, fi'il yang kita jumpa dalam pelajaran ini, dzakara, mudhari'nya saya buat yadhkuru. Antara maknanya berzikir, menyebut. Okey, mengingat. Haraba yahrubu bermakna lari. Okey. Ara yuri. Okey. Ara ini bermakna memperlihatkan. Okey. Jadi kalau orang kita kalau lihat saja ro'a. Kalau lihat saja maksudnya tulisnya ro'a. Okey. Pasangan mudhari'nya adalah yara. Dalam bahasa Inggeris, saya tengok dalam kamus diterjemah saw. Okay. Ro'a ni dalam kamus letak saw. Mereka tak kata nazar, mereka letak saw. Mereka tak kata look. Jadi sesuai untuk ro'a. Okey, baik. Kalau ro'a maksudnya lihat. Kalau ara juga fi'il madhi tapi memperlihatkan. Mudhari'nya dibaca yuri. Kataan ara yuri ini kita jumpa dalam surah Al-Isra, ayat yang pertama, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayat. Ayat ini jumpa dalam surah Al-Isra ayat pertama. Okey, asra yusri dengan makna memperjalankan. Okey, awfa yufi. Okey, memenuhi, menepati. Ya, alhamdulillah. Jadi sudah selesai pelajaran yang ke-12. Jadi dia akan sambung pada pelajaran berikutnya yang ke-13. Okey, nota sahabat kita tadi yang hantar di post pelajaran yang ke-12. Jadi saya baru dari yang baru. Ad-darsul tsalitsa asyar. Pelajaran yang ke-13, al-ismul mawsul ats-tsani. Isim mawsul bahagian kedua. Isim mawsul ni ada orang terjemah kata hubung, kata penyambung, tak masalah dia. Okey, kita boleh membaca sama ada kata hubung, kata penyambung. Baik. Jadi kita nak sambung, nak hubung dua ayat pendek menjadi panjang. Okey. Baik. Kita tengok alif di sini, bahagian kedua ni dia ada mufrad, musanna dan jamak. Saya bagi ada alif, ba, jim, dal. Okey, banyak bentuk. Okey, jadi mula-mula najah at-talibul ladzi ijtahada. Yang ni dah belajar dah. Okey, najah telah berjaya, at-talibu pelajar itu. Alladzi yang ijtahada telah bersungguh-sungguh. Okey. Telah berjaya pelajar yang telah bersungguh-sungguh. Itu saya terjemah secara word by word. Kalau tuan-tuan nak pusing pun dah tak masalah. Pelajar yang telah bersungguh-sungguh
dia guna alladhi, bilangannya mufrad, jatinanya muzakkar. Dan fi'il yang dia guna mesti sama jatina dan bilangan. Jika ada merujuk kepada huwa. Huwa selepas jatina yang muzakkar, bilangannya seorang. Okey, jadi malam ini kita akan masuk isim mausul yang kedua, di bahagian kedua. Ini melibatkan mufrad, muthanna dan juga jamak. Jadi kita akan menyimpulkan sikit lah. Sebab saya nak bincang sekaligus melepas satu berat. Jadi malam ni kita akan masuk muthanna, kata macam mana, nak guna macam mana, biar. Baik. Ithnan yang kedua, ada rajulan. I'ada rajulani alladhani safara ila Misr. Ada adalah fi'il. Diletak di awal ayat, maka ayat ini namanya jumlah fi'iliyah. Sudah pasti ar-rajulani adalah fa'il. Kalau kataan yang kita guna itu adalah muthanna, mesti guna versi alif nun sebagaimana yang telah bincang. Tak guna ya nun. Bila kita i'rab ar-rajulani fa'il, apa hukumnya? Marfu'. Marfu' dengan apa? Bil alif. Bukan dengan ya. Baik. Jadi kalau fa'il ini dua orang muzakkar, isim mausul yang datang selepas dia pun sama. Dua dan juga muzakkar. Alladhi menjadi alladan. Okey. Saya tengok banyak buku Arab. Banyak buku Arab tulis. Kalau mufrad mereka tulis alladhi. Lam hanya satu sahaja bersama. Tapi kalau muthanna, banyak buku Arab tulis dua lam. Al-ladhan. Tuan-tuan kalau buka dalam Quran, jangan pelik. Quran dia punya resam dia special sikit. Jadi kalau kita jumpa dalam Quran, kadang-kadang jangan pelik. Sebab ada alif lam al-syamsiyah. Lam ni satu. Seharusnya ada dua, contoh wal-lail. Lam dia gugur satu. Jadi kita kata manggil buluk lam satu lagi, kait resam Usman. Jadi dalam Quran dia buat satu je lam. Di luar Quran banyak kitab saya rujuk dia guna dua lam. Jadi ada juga yang buat satu lam. Jadi saya suka yang dua lah sebab ramai yang guna dua. Al-ladhan. So al-ladhan ini maksudnya yang merujuk kepada dua orang lelaki ataupun dua benda yang hukumnya muzakkar. Jadi kedua-dua lelaki telah pulang, kedua-dua lelaki yang safara telah bermusafir. Kedua-duanya telah bermusafir. Jadi kalau kita tengok kalau kita guna alladhi, yang musafir seorang, sama. Kalau yang musafir itu dua orang, fi'il yang datang selepas alladhani mesti sama bilangan. Safara. Fi'il madhi kalau dua, kita akan tambah alif saja, itu tak ada. Yang tambah dua tu ketika mudhari. Ada mudhari, yusafir seorang, tak. Yusafirani, orang. Yusafiruna, ramai. Kalau fi'il madhi tambah alif saja. Jika tuan buat alif, salah lah. Sebab ini dua, ini satu. Mesti ada kan. Tapi jangan letak nun sama. Okey. Ila Misra, ke negara Mesir. Salasa yang ketiga, Zurtu al-Hujjaj. Jadi bila kita sambung, kita akan lompat kepada lam. Zurtul al-Hujjaj. Saya Allah ziarah. Al-Hujjaj ini adalah jamak orang yang tunaikan haji. Tidak. Kalau seorang, kita pun dah biasa sebut haji. Kalau seorang sebutnya ni, hajjun. Di dalam budaya Indonesia dan budaya Indonesia sahaja yang banyak guna haji depan. Kalau orang pergi haji. Arab tak ada pun. Okey. Jadi hajjun maksudnya orang yang tunaikan haji. Bilangannya seorang dan dinanya muzakkar. Okey, kalau dua orang, misalnya hajjan.
Okey, tambah alif, tambah nun. Menandakan dia isim. 2 orang. Okey. Jadi kalau ramai yang tunaikan haji, jemaah haji. Orang-orang yang menunaikan haji. Ulang. Hujjajun. Begitu. Okey, hujjajun. Jadi jamaknya pelan dah. Berlaku perubahan daripada bentuk mufrad. Ini mufrad ha alif jim. Tanah ha alif jim bentuknya tekan mufrad. Bila jamak hujjaj, mufradnya sudah berubah. Maka ini nama jamak taksir. Dalam kamus ini tidak terhenti kepada satu saja. Ada satu lagi jamak taksir yang juga disebut dalam doa haji. Haji itu. Tapi yang banyak ini atas ni lah. Yang bawah ni yang jarang. Tapi ada dalam doa yang disebut. Okey, baik. Jadi kalau al-hujjaj maknanya orang-orang yang menunaikan haji, jemaah haji. Ramailah jemaah. Jadi mesti guna alladzina. Kataan alladzina memang begitu datang. Dengan ya, mati, sebelum ni balik bawah, lepas tu ni balik atas. Jadi kita tak boleh nak tukar dia. Alladzuna ada. Dia kata kalau muslimuna wa nun, maka yang ni barangkali boleh kias tu. Tak boleh. Yang ni memang datang alladzina, satu wajah sahaja. Okey, orang-orang yang itu merujuk kepada orang-orang lelaki. Raja'u dengan alif fi'il. Kalau ramai, raja'u itu fi'il madhi nama waw dan alif. Min Makkah. Saya telah ziarah melawat jemaah haji yang telah pulang dari Mekah. Jadi alladzina jama' sesuai dengan al-hujjaj. Okey, jadi alif ini alladzi, alladani, alladzina. Ini untuk orang. Okey, kita pergi baik. Najahat. Ta itu memang asalnya mati dah bina dari at-talibatu. Berarti sambung najahat at-talibatu. Allati ijtahadat. Ia telah berjaya pelajar perempuan yang telah bersungguh-sungguh. Itu terjemahan word by word. Dikatakan at-talibatu mufrad muannath, allati isim mausul mufrad dan muannath. Bila kita guna fi'il lepas allati, fi'il itu juga mesti mufrad dalam bentuk tunggal dan juga muannath. Kata ta merujuk kepada si pelajar perempuan. Okey, yang nombor satu mula. Okey, nama dua ada. Kalau ada tak muzakkar huwa. Kalau hiya dia kata ada. Fi'il mudah aja. Kalau zahaba zahabat. Kalau ada. Memang tak ni mati. Sekarang dia jumpa dengan alif lam. Tak. Adat al-mar'atani. Jadi tak yang mati lompat ya. Baca dengan baris bawah untuk baca asam. Adatil mar'atani. Dia kata mar'ah. Kalau sebut mufrad mar'atun. Kalau sebut mufrad imra'atun tanpa alif lam. Kalau baca dengan alif lam al-mar'atu. Dua orang imra'atani tanpa alif lam. Kalau dengan alif lam al-mar'atani ditulis. Okey. Ulang balik. Kalau seorang tak tanpa alif lam imra'atun, seorang perempuan boleh tahu. Kalau dua orang imra'atani tanpa alif lam. Kalau ada alif lam al-mar'atu, seorang. Dua orang al-mar'atani. Okey. Jadi jamaknya Arab guna nisa, ataupun niswah. Bukan mar'at. Itu baik. Orang Arab tak guna gitu. Baik, jadi allatani. Jadi kena sesuaikan bilangan dia. Kalau allati seorang, kalau dua orang dia akan guna allatan. Adatil mar'atani allatani safarata ila Misr. Kataan safara merujuk kepada seorang lelaki. Kalau safara fi'il madhi ini merujuk kepada huma. Dua orang lelaki telah musafir. Safarat kalau di hujung ada ta mati,
seorang. Safarata, mereka berdua, perempuan. Dia telah bermusafir. Okey, baik. Kalah. Kita bagi yang ketiga ya. Zurtul hajati allati raja'na min Makkah. Kataan zurtu merujuk kepada saya kan? Saya telah ziarah. Jadi bila kita tanya, nak cari dalam kamu macam mana? Kataan zurtu ni kamu sebagai zara. Zal alif ra. Zara. Zara panjang sikit. Okey. Pasangan mudhari' ni adalah yazuru. Okey. Zara panjang ya. Yazuru. Kalau kita angkat jari kita, zara duduk di mana? Di sini. Okey, jadi zara, sini, zaru, begitu. Zaratan. Kalau hunna kita akan sebut zurna. Pada hunna lah bermulanya dibaca pendek. Dibaca pendek. Lepas tu zai itu dibaca dengan baris depan. Ini pada hunna. Jadi orang bertanya, kenapa kita pilih baris depan sedangkan zai di bagian atas? Okey, Arab pinjam daripada baris fi'il mudhari'. Mudhari' disebut zara yazur. Jadi mudhari' disebut apa? Zu. Tapi dipinjam baris tu, baris yang tengah tu, ya zu. Zai di bagian depan dipinjam di awal hunna. Jadi zara, zarata, zurna. Anta, zurta, zurtuma, zurtum. Zurti, zurtuma, zurtunna. Zurtu, zurna. Jadi bermula daripada hunna yang huruf sa itu dibaca dengan baris depan dan dibaca pendek. Okey. Kalau sini zara panjang kan? Zara, zaru. Za itu panjang lagi. Zara, zarata, zurna. Jadi itu menunjuk nota lah. Pada hunna bermula perubahan baris dan juga panjang sebaliknya. Baris zu itu diambil daripada baris mudhari'. Okey, zurtul hajat. Saya telah ziarah jemaah haji perempuan. Okey, jadi allati jamak allati untuk orang disebut allati. Ataupun disebut allai. Ada sebahagian kabilah Arab mereka rasa berat nak sebut allai, maka mereka pun sebut allati. Okey, baik. Jadi dua-dua ini disebut dalam Quran. Allati dengan allai. Kalau tuan-tuan baca Quran tengok, mesti jumpa dua-dua ini. Jadi dua-dua ini Quran mengesahkan, boleh tak ada masalah. Cuma ada sebahagian kabilah dan mereka nak sebut i itu berat. Sebab apa berat? Makhraj. Saya lukis gambar ni. Okey. Makhraj ta. Ujung lidah menyentuh pangkal gigi depan. Maka muncullah ta di situ. Maka makhraj hamzah. Hamzah adalah makhraj yang paling bawah sekali. Ada 6 huruf al-halqi, disebut izhar halqi, ada 6. Ha, kha, ain, ghain, ha, hamzah. Bukan ha simpul makhraj yang paling bawah, tidak. Hamzah ada makhraj yang paling bawah. Bila paling bawah bermakna paling dalam, paling sukar. Kalau ta duduk depan, di antara makhraj yang mudah lagi yang dekat gigi ya. Lagi ringan. Belakang sikit. Tapi termasuk dalam kalangan yang mudah. Ini yang susah. Jadi kita diisi baca allati ataupun allai. Kedua boleh. Kalau orang dah biasa dah dengan yang berat, apabila dia tu okey, tak ada masalah yang berat. Dia sila boleh. Sebut zurtul hajat allai. Sebab i kat sini. Di kat depan.
Okey, raja'na fi Makkah. Raja'na dia adalah fi'il madhi. Jadi kita kalau letak sini raja'a. Tak, raja'u. Kalau sini raja'at, raja'ata, raja'na. Raja'na merujuk kepada hunna. Jadi kena samalah yang ina dan bilangan. Cek al-hajat, perempuan ramai. Allati, adapun allati isim mausul untuk perempuan yang ramai. Raja'na fi'il madhi untuk perempuan bilangan yang ramai. Jadi semua dah selari, betul tak? Okay, baik. Kita bagi jim. Okey, jim kita ambil contoh benda al-masjidu. Al-masjidu bilangannya satu mufrad dan inanya muzakkar. Dia selalu ulang sebut. Dia kata nak menentukan kataan itu muzakkar muannas, kita akan tengok ketika mufrad bentuk mufrad. Di hujung ada kata marbuthah tak ada, maka dia hukum ni muzakkar. Itu kebiasaan juga gitu. Okey? Baik. Al-masjidul ladzi zurtuhu ma'mur. Masjid yang saya ziarah itu ma'mur. Ma'mur maksudnya yang meriah, hidup, dimakmurkan. Okey, baik. Dalam nota lama saya, bagi orang yang dapat nota lama, saya tulis amiratun. Okey, ada yang saya tulis nota dulu, saya buat amiratun. Okay. Jadi saya guna ma'mur, amirun. Istilah. Amirun. Jadi saya guna ma'mur. Dua-dua sama saja ya. Ya, bagi yang guna amir, masjid itu sendiri yang meriah. Kalau guna ma'mur, masjid itu dimeriahkan, dimakmurkan. Jadi, kataan al-masjidu muzakkar, alladhi muzakkar, zurtuhu itu muzakkar, ma'mur pun muzakkar. Jadi, al-masjidu mufrad, alladhi mufrad, mufrad, ma'mur, mufrad. Baik, waduh. Al-masjidan, kedua-dua buah masjid. Al-ladan, kena sama dah jadinya, sama bilangan. Zurtuhuma, huma itu merujuk kepada dua buah. Okey, tak boleh guna hu seorang, sebuah. Nak guna hu tak boleh sebab dua. Mesti guna huma. Ma'muran, dalam nota lama saya buat amiran, sama je. Okey, kedua-dua masjid yang saya ziarah itu dua-duanya ma'mur. Kedua-duanya dimakmurkan, hidup. Okay. ثلاثة المساجد التي زرتها معمورة. Kataan al-masajid bertukar daripada al-masjid. Al-masjid mufrad muzakkar. Al-masjidani muthanna muzakkar. Manakala al-masajid jamak. Namanya jamak taksir. Ghair aqil. Jamak taksir ghair aqil, selain orang, dihukumnya muannas. Jadi isim mausul kita kena guna muannas lah. Dan kebiasaan orang Arab, menggunakan isim mausul alladhi. Dia bagi tahu kebiasaan. Jadi kalau tuan-tuan jumpa, tak mungkinlah jumpa yang pelik-pelik, itu yang luar biasa. Tapi saya ambil yang kebiasaan. Jadi al-masajidu alladhi. Lepas al-masajidu kita pilih alladhi. Kita tak pilih allati. Biasanya allati ini kita guna untuk orang perempuan. Okey. Zurtuha. Jadi kataan zurtu bersama dengan dhamir ha. Jadi ha itu dah kita guna allati, kita akan guna ha. Okey, sebab allati itu bentuknya mufrad. Okey, maka dia guna ha. Okey. Ma'muratun. Ma'muratun, Arab suka khabar ataupun sifat, di sini khabar, kepada jamak ghair aqil dalam bentuk mufrad dan juga muannas. Muannas memang pasti, tapi bentuknya mufrad tu Arab suka. Okey? Jadi kalau tuan-tuan jumpa akan datang, jumpa yang pelik, boleh, tidak masalah. Saya ambil contoh ini, contoh yang Arab lebih prefer. Mereka guna isim mausul bagi jamak ghair aqil, benda adalah mufrad muannas,
dhamir yang berkait, dia guna dhamirnya mufrad dan muannas. Jadi kalau khabar yang berkait, dia guna khabar itu mufrad dan muannas. Dan as-sayyarah kereta allati yang ishtaraituha ghaliyatun, kereta yang saya beli itu tak ghaliyatun, harganya mahal. Keadaan as-sayyarah tu boleh cek dalam kamus memang tak, bilangannya satu mufrad. Allati mufrad, ha mufrad, ghaliyatun mufrad, as-sayyaratu muannas, allati muannas, ha muannas, ghaliyatun muannas, semua sama bilangan, semua sama jantina. Jadi mudah. Yang kedua, as-sayyaratan, kedua-dua buah kereta. Allatani, yang ishtaraitu, saya beli. Huma, kedua-duanya itu. Rujuk kepada allatani. Allatani berkait dengan as-sayyaratani. Ghaliyatani, kedua-duanya mahal. Jadi kena sama bilangan dan kena sama jantina. Manakala nombor 3, as-sayyarat. As-sayyarat adalah jama' muannas salim. Jama' muannas salim kebiasaan kita guna untuk orang perempuan ramai. Dan boleh juga tak mengikut kata-kataan yang diguna oleh orang Arab, benda. Orang guna benda jama' muannas salim. Contoh sayyaratun, jamaknya mereka guna sayyarat. Hafilatun, bas, mereka guna hafilat. Jami'atun, university, mereka guna jamak macam mana? Jami'at. Itulah. Jadi mereka guna ikut. Jadi jamak tak kisahlah dia jamak muannas salim ke jamak taksir ke, bila benda memang dihukumnya muannas. Jadi Arab suka guna, mereka lebih prefer guna isim mausul dalam bentuk mufrad dan muannas. Mereka guna as-sayyaratu allati. As-sayyaratu allati. Kalau guna dhamir pun kena mereka prefer guna dhamir yang mufrad dan muannas. Sebab tu mereka guna apa? Ishtaraituha. Ghaliyatun. Ghaliyatun itu mufrad dan muannas. Kalau tuan jumpa akan datang yang luar biasa, itu dekat tinggi sikit. Mungkin ada yang guna as-sayyaratu allati ishtaraituhunna ghaliyatun. Itu memang spesial lah dalam bincangan. Saya bincang malam ni yang basic, yang biasa, yang menjadi kegemaran orang Arab dalam namu mereka. Mereka guna isim mausul yang mufrad muannas, dhamir mufrad muannas, di sini khabar mufrad dan muannas. Lagi jama' ghair aqil. Sangat mudah. Tapi cuba kita perhatikan dalam ayat-ayat Quran. Dalam surah An-Nisa, ketik a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladani ya'tiyaniha minkum fa'aduhuma. Okey, cuba tuan-tuan perhatikan perkataan al-ladan. Itu adalah isim mausul. Mutanna bagi alladhi. Quran tulis begitu. Resam Quran. Kalau tuan-tuan tulis resamnya macam di luar Quran ada dua lam tak boleh. Kita kena akur dengan resam Usman. Sebab apa? Wallahu a'lam. Panjang cerita dia. Okey. Jadi walladani ya'tiyaniha, dan kedua-dua orang lelaki yang telah mendatanginya. Ni perempuan lah, ada kismanya ayat ini. Ada dua orang yang mencabul seorang wanita. Fa'aduhuma, maka jatuhkan hukuman. Sakitilah mereka berdua dengan hukuman. Ini panjang ceritanya. Saya dah bincang tentang hukum. Sebab ada yang bincang tentang hukum berkait dengan mansukh, nasikh dengan mansukh dalam bincang ini. Jadi fokusnya kepada al-ladani ya'tiyah. Al-ladani merujuk kepada dua orang lelaki. Okey? Yang baik. Ithnani alladhi
surah Al-Asri. Dalam surah At-Tin. Banyak. Innal ladzina kafaru. Ayat yang ke-6 surah Al-Baqarah. Sawa'un 'alaihim. Itu sama orang. Jadi alladzina maksudnya orang-orang yang benda yang orang-orang. Jadi fi'il yang diguna lepas itu ketika yunfiquna. Yunfiquna adalah fi'il mudhari. Orang-orang yang membelanjakan harta mereka bisarra'i, jika mereka dalam keadaan berduit, senang mereka belanja duit derma, mereka infak. Wad-dharra, dalam keadaan mereka kesempitan pun mereka hulur juga duit. Ini Allah angkat darjat. Okey, baik. Jadi perkataan alladzina di situ jamak. Fi'il yang berikutnya yunfiquna pun sama dalam bentuk banyak jamak. Okey, salah. Wallati takhafuna nushuzahun fa'idhuhun. Wadah, ya. Jadi sebelum tu ada dok tu cerita tentang ayat ini, cerita tentang bagaimana Al-Quran mendidik para isteri kalau berlaku nusyuz, dan isteri-isteri yang allati ini maksudnya isteri-isteri yang dalam Al-Quran allati, la itu tak dipanjang dua harakat, ma asli dan ma asli dihadfil alif, ma asli disebut ma tabi'i dengan dihasahkan alif. Di luar Quran memang ditulis alif. Okey. Kataan allati, saya ulang balik, dalam Quran ini begitu. Di luar Quran macam kita baca ada dua lah. Lepas tu ada alif lagi, lepas lam yang kedua ni ada alif. Okey, lepas tu ada ta. Ya ni mesti ada titik. Tapi dalam Quran semua ya yang di hujung dia buang titik. Wallahu a'lam, ada tafsir dia. Dan isteri-isteri yang kamu bimbang mereka berlaku nusyuz, dan fa'iduhunna, Al-Quran kata lakab tamu berilah nasihat kepada mereka. Ayat wallahi, di sini tidak guna ti, dia guna ti hamzah. Jadi saya sebut tadi dua-dua dia guna, nombor 3, nombor 4. Dua-dua dia guna dalam Quran. Wallahi ya'isna minal mahid min nisaikum in yurtabtum fa'iddatuhunna 3 ashhurin wallahi lam yahid. Dan isteri-isteri yang perempuan-perempuan yang okey, dia ramai telah putus haid. Jadi di sana ada perbincangan tentang iddah. Macam mana dia putus iddah. Jadi iddah dia selama 3 ashhurin, selama 3 bulan. Kalau dia tak putus lagi, kalau bercerai, kita tengoklah. Kalau tak mengandung, kita tengok 3 kali suci. Kalau mengandung sampai melahirkan anak. Baik, kalau perempuan yang dah menepah ikuti pasport 3 ashhur, 3 bulan. Baik, di sini allai adalah isim mausul, digunanya hamzah bukan ta. Sebab apa diguna hamzah? Wallahu a'lam. Kita perlu melihat kepada sudut-sudut hijaz Quran. Bincang panjang. Okey, yang kelima, عن عبد الرحمن بن ميسرة عن عبد الرحمن بن ميسرة قال مر بالمقدام رجل فقال أفلحت هاتان العينان اللتان رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجتمع المقدام غضبا وقال يا أيها الناس لا تمنوا أمرا غيبه الله عنه. Okey. Ini adalah dari athar sahabat. Athar daripada athar sahabat. Cerita tentang sahabat Nabi. Daripada Abdul Rahman bin Maisarah. Maisarah ni walaupun dia ada tamat juga. Budaya Arab sekian
Maisarah ni ditulis mim ya sin ra, di hujungnya ada ta marbutah. Perkataan Maisarah. Nah, contoh lain Usamah, contoh lain Ikrimah, dia ta marbutah. Contoh lain Talha, Syaibah, Utbah dan sebagainya yang berakhir dengan ta marbutah. Kesemuanya itu yang saya sebutkan tadi digunakan untuk nama-nama orang lelaki. Nabi SAW dalam usia 24 ataupun 25 tahun sekitar itu, dia berniaga harta Aminah radhiyallahu anha sebelum menjadi suami kepada Aminah, kahwin. Pergi ke Syam. Jadi dia ditemani oleh pembantu Aminah. Aminah hantar Rasulullah ke Syam untuk berniaga, untuk menguji Nabi. Dan ditemani oleh pembantu dia, namanya Maisarah. Maisarah itu bukan perempuan musyakat. Cuma boleh ke orang kita Siti Maisarah. Jadi buat. Sebab apa? Sebab punya roh-roh belakang. Okay? Jadi Arab Maisarah adalah musyakat. Dia berkata, jadi Abdul Rahman bin Maisarah berkata, marra bil miqdami rajulun. Ada seorang lelaki yang lalu berdekatan dengan Al-Miqdam. Okay, ada seorang sahabat namanya Al-Miqdam. Okay, jadi satu hari itu katanya Abdul Rahman lalu seorang lelaki. Okay, melalui Al-Miqdam di jalan aku. Jadi lelaki ini kata, tiba-tiba dia kata dengan kuat, aflahat hatanil ainani allatani ra'ata Rasulullah. Jadi lelaki ini malam sebelum itu dia telah bermimpi, katanya lah, dia telah bermimpi jumpa Nabi. Mungkin tak tahu lah. Jadi dah mungkin lama dah jumpa Nabi mati dah ni, dia rindu sangat. Jadi dia jumpa Nabi dalam mimpi. Jadi mata ni melihat Nabi dalam mimpi. Lalu dia kata, aflahat hatanil ainan, telah terselamat kedua mata aku ini daripada api neraka lah maksudnya. Sebab kedua-duanya telah pun melihat Rasulullah dalam mimpi. Begitulah ikhwannya. Jadi wajtama'al miqdamu ghadaban. Ghadaban maksudnya malas. Jadi al-miqdamu tahan dia. Alang-alang tahan dia pun panggil orang yang ada di situ. Sebab miqdam ni orang yang ada populariti jugalah. Orang dengar dulu dia kata. Jadi dia pun tahan lelaki itu dan panggil orang lain. Dia dengar ucapan lelaki berhimpun. Maka berhimpunlah miqdam dalam keadaan ghadaban, malas. Wa qala ya ayyuhan nas, kata, wahai sekalian manusia, wahai orang ramai, la tamannau, jangan kamu bercita-cita amran, suatu perkara lam yaqullahu ankum, yang Allah ghaibkan daripada pengetahuan. Sebab kita belum tahu lagi akhir hidup kita lah macam mana. Jadi perkara ghaibiyah, jadi tak perlulah kita nak wawarkan. Kalau dapat rezeki melihat Nabi, senyap. Janganlah cerita macam tu. Dia kata tu seolah-olah mata dia tu dah selamat dah. Jadi kita jangan kata macam tu, belum tentu lagi selamat. Sebab kita tak tahu alam ghaib, perkara ghaib yang akan datang, yang akan berlaku pada kita. Baik, dalam asal ini, dalam cerita ini, yang saya highlightkan di sini adalah al-latan. Al-latan ini merujuk kepada al-ainani, kedua biji mata. Baik, kataan dalam bahasa Arab, bila muannas, kita ada beberapa simbol. Satu, kita ada sayyarah. Di hujung ada ta marbutah, sayyaratun. Maka tong ini adalah alamatul ta'lif, simbol muannas. Okey, safra maksudnya apa? Warna kuning. Dalam surah Baqarah tun safra, ada alif dan hamzah. Alif ini dinamakan alif mamdudah. Okey,
diikuti dengan hamzah. Maka ni adalah simbol muannas, ini pun simbol muannas. Satu lagi, husna. Al-asmaul husna. Husna di hujung ni ada apa? Ada maksurah. Ada alif tanpa titik sebelum di bahagian atas. Alif LGBT saya kata. Ini semuanya dihukum muannas sebab ada alamatul ta'nits di hujung. Ada kataan yang tak ada tapi ada sebab. Contohnya ainun. Sebab apa? Dia berpasangan. Ada pasangan. Anggota badan kita yang berpasangan. Walaupun ainun dia tak ada bertanda marbutah, alif mamdudah, alif maksurah kata ini. Sebab ada dua, maka dihukum muannas. Ketika satu pun dihukum muannas. Ainun, yadun. Okey, rijlun. Itu lagi udhunun, telinga kan. Jadi kalau dua telinga, udhunani. Ini muannas, ini muannas. Ainun, ainani. Yadun, yadani. Rijlani. Jadi ketika dua muannas, ketika mufrad pun muannas. Ini sebab apa? Sebab dia ada pasangan. Dan misalnya ada satu lagi kategori. Kataan yang tidak ada simbol, tidak ada pasangan. Tapi dalam budaya Arab, di jahiliyah lagi, Arab dah guna sekian lama dalam syair mereka, dalam nasab mereka, dalam ucapan pidato mereka. Dan bila Islam datang, Quran turun mengesahkan. Contohnya kataan apa? Syamsun. Kataan Syamsun. Dia ada orang kata dia berpasangan tidak? Tidak ada pasangan. Syamsun. Jadi kataan ni tak ada tamarbutah, tak ada alif maksurah, tak ada alif mamdudah, dan dia bukan ada pasangan macam mata lah, ada dua biji mata kan. Jadi ini budaya Arab sekian lama dah. Dan disokong oleh Quran. Macam mana kita kenal? Sebab dalam pasal wasyamsi wa duhaha. Demi matahari dan demi waktu duhanya. Ini waktu duha matahari lah. Wal qamari idza talaha. Dan demi bulan yang datang selepasnya mengiringinya, mengiringi matahari. Jadi itu rujuk kepada matahari itu syamsul muannas. Wan nahar idza jallaha wal lail idza yaghshaha was samai. Kata sama juga muannas. Buktinya ada dhamir. Was samai wa ma banaha. Dan demi langit dan Tuhan yang membina. Wal ardi wa ma tahaha. Dan demi bumi dan demi Tuhan yang menghamparkan. Wa nafsi, kata ardi, wal ardi itu muannas juga, ada pasangan, ada simbol. Wa nafsin wa ma sawaha. Dan demi diri jiwa. Dan Tuhan yang telah menciptanya sebaik mungkin. Jadi kata nafsi itu muannas. Jadi di situ ada apa? Syamsun, ada sama, asyamsu, ada as-sama, ada al-ard, lepas tu ada an-nafs, ada empat situ. Yang tidak ada pasangan, ada simbol. Tuhan sebut dalam surah Asy-Syams. Jadi bila kita tengok dalam surah-surah yang lain, ada lagi narun hamiyah. Surah Al-Qariyah. Ayat last sekali, narun hamiyah. Api yang panas. Kataan narun muannas, sebab hamiyah itu sifatnya muannas. Jadi narun juga muannas. Lafaznya muzakkar, tapi maknanya penggunaannya oleh orang Arab sokong Al-Quran sebagai muannas. Ya, alhamdulillah. Kita tengok ya, latihan ya. Jadi ini kita masuk latihan yang pertama saja. Tadribat. At-tadribul awwal imla'il faragh bi alladhi, alladhani, alladhina, allati, allatani, allati. Di sini dapat kosong dengan semua unsur yang saya sebut tadi. Okey. Jadi kita akan tengok kataan dari sudut belakang dan tidak. Jadi kita kena mahir. Kataan ni mufrad ke jam? Itu kena mahir. Mufrad ke musanna? Baik. At-ta'am
ishtaraituhu, mana mana hu itu muzakkar. Biasa hu itu muzakkar dan mufrad. Ladhi muzakkar dan mufrad. Sudah pasti at-ta'am itu satu jenis makanan. Jadi makanan itu yang satu jenis itu. At-ta'am adalah mufrad. Yang tinani muzakkar. Jadi kita guna al-ladhi. At-ta'amul ladhi. Okey. Jadi kalau tuan-tuan rasa pening lagi, ta'am ni muzakkar muannas. Kita buka dalam surah Al-Baqarah. Cerita tentang Bani Israel. Nabi Musa ni dia diarah oleh Allah Subhanahu Wa Taala memimpin Bani Israel dan lebih keras kepala. Macam-macam sifat. Yang tertentu ni Bani Israel lah. Jadi bila mereka kelaparan, jadi mereka pun diberi makanan yang sedap. Sehingga satu lepoh mereka rasa jemu lah. Ni Bani Israel. Mereka kata apa? Lan nasbir ala ta'amin wahid. Ini nasbir Baqarah. Jadi wahai Musa, lan nasbir ala ta'amin wahid. Kami ni tak bersabar lagi dah. Dengan ini makanan ini sahaja, dia tak lagi makan. Ada sedap dah. Jadi, lakna sudah memang kami bersabar dah. Dengan makanan yang satu ini. Perkataan ta'am dan mufrad. Muzakkar, wahidin, mufrad dan muzakkar. Ta'am, mufrad, muzakkar. Macam mana dia muzakkar? Sifatnya wahid muzakkar. Kalau wahidah, sudah pasti kata ta'am itu muannas. As-suratu allati hafiztuha tawilatun. Surah yang saya hafal itu, panjang. Surah satu mufrad. Yang inanya muannas. Al-mudarrisani, kedua-dua guru yang guru lelaki itu ya. Al-ladan. Al-ladan. Amang-amanga jadidan. Dua-dua guru lelaki yang ada depan kamu itu, dua-dua guru baru. Okey. Al-hadiqatani, kedua-dua taman, kebun. Jadi, dua muannas. Al-latani, yang zurtuhuma, saya ziarah. Akan dia. Ra'i'atani, sangat menarik. Sangat cantik. Okey, ada rijal. Telah pulang, kembali, balik. Rijal, jamak kepada rajul. Okey. Telah pulang para lelaki, orang-orang lelaki. Alladzina, mesti alladzina. Rijal jamak, alladzina jamak safaru jamak. Ila asil ke negara China. At-tabibatu allati. Okey, kedua boleh guna allati ataupun guna allati. Dua boleh kita sama. Okey, doktor yang sedang merawat pesakit itu, mereka semua adalah doktor yang pakar. Betul. Okey, tuan-tuan, saya rasa amalan ni saya nak berkira ni agak. Oh, betul itu. Okey, jadi kita boleh kita setakat itu. Senang. Jadi kita pun jadi tuan-tuan masa bolehlah sambung latihan yang kedua dan seterusnya. Mudah-mudahan perbincangan kita pada malam ini boleh meleraikan kesukaan tentang tajuk Al-Ismul Mawsul yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala ma'alafnahu wa inda yadayhi sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil